salam keluarga Malaysia. Berikan saya yang diberi nama Muhammad Fadlin Syakirin 9 minit beraksi saya dapat saya tawan seisi Dewan pada hari ini. Terlebih dahulu, sekalau aspirasi buat barisan intelektual kehakiman yang bervisi, para cendekiawan yang disanjungi, seterusnya sidang pendengar yang dikasihi tetap di hati. Hadirin sekalian, ketika dan saat ini saya bukannya pemidato fasih hebat melontar idea dan pandangan. Saya cumalah insan biasa yang terpanggil di atas pentas ini untuk merungkai secara terperinci komponen-komponen maudhu diskusi kita pada hari ini. Belia cemerlang, negara terbilang. Beri aku 1000 orang tua, nescaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, nescaya akan goncangkan dunia. Itulah baik kata semangat yang pernah diungkapkan oleh Pak Soeharto, Presiden Indonesia suatu masa yang lalu, untuk menggambarkan pesona pemuda atau belia dalam mengubah dunia. Hadirin sekalian, secara literal dan kontekstual, saya mentakdirkan belia cemerlang mendukung makna belia bukan sahaja berpengetahuan dan berkemahiran, tetapi juga mempunyai pegangan sahsiah diri dan integriti yang tinggi. Manakala negara terbilang secara konsepnya membawa maksud negara yang kita cintai, iaitu yang terkemuka, terkenal dan dikenali di negara-negara di dunia. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan belia yang cemerlang yang dapat mengangkat negara ke puncak terbilang? Untuk mengupas segala persoalan, 3 indikator perdana yang akan saya utarakan. Warga Dewan yang saya muliakan, indikator pertama saya ialah belia berilmu, bersulam kemahiran, negara diangkat ke puncak gemilang. Ilmu dan pengetahuan adalah syarat nombor wahid untuk membina negara terbilang. Tanpa ilmu pengetahuan, kehidupan ibarat pohon sakura yang di tengah padang pasir, gontang layu tidak bermaya. Hadirin sekalian, siapa sangka, siapa menduga bahawa belia negara telah menyemarakkan budaya ilmu di pesada dunia. Pernah anda mendengar menama beliawanis negara Prof. Madya Dr. Adelita Binti Ainul Anwar, penemu hitam di galaksi NGC 1448. Namanya mula dikenali pada tahun 2017 kerana satu penemuan yang begitu menarik ketika penyelidikan Dr. Falsafah dalam bidang astronomi di Pusat Astronomi Extragalastik Jabatan Fizik Universiti Durham, United Kingdom, sehingga mendapat liputan media di seluruh dunia. Inilah contoh belia cemerlang yang mengangkat negara ke pesada cemerlang terbilang dengan ilmu di dada. Bab kata pun jaga lama, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Tuntasnya, beliau mencipta peluang meneroka kegemilangan yang membentuk negara terbilang. Hadirin yang dimuliakan, indikator kedua saya ialah memanjangkan diskusi belia bersasiah unggul citra negara terbilang. Sistem pendidikan negara bercita-cita melahirkan sahaja insan berilmu, pengetahuan, malahan mestilah berhias sasiah unggul, berakhlak luhur. Bab kata bijak pandai, adab pendahului ilmu. Hadirin yang mulia, sasiah unggul merupakan aset negara. Malahan Rasulullah SAW diutus antara lain bertujuan menyempurnakan akhlak mulia manusia. Lantaran itu, golongan belia perlulah dididik, dibimbing dan diasuh dari awal pendidikan akhlak itu surafi untuk melahirkan generasi Rabbani. Marilah kita mengambil contoh adakah hadirin mengenali Allahyarham Ahmad Amar bin Ahmad Azam, seorang tokoh muda yang menabur bakti dan pelbagai program khidmat masyarakat di pelbagai negara. Budinya mengharumkan serata penduduk dunia. Malahan kematiannya pasti dicemberi oleh ribuan insan kerana sasiah unggulnya. Maka kerajaan Turki telah memberikan penghormatan jasadnya untuk disolatkan di Masjid Eyüp Sultan dan dikebumikan di perkuburan Eyüp, yang menempatkan jasad lebih 60 sahabat Rasulullah. Tidak cukup dengan itu, kerana sasar yang unggul dan jasa beliau terhadap Islam moderat di Malaysia dan di Turki, beliau telah dianugerahkan 2 anugerah sempena Maulid Rasul 1435. Sultan Abdul Halim Muazzam Shah menganugerahkan beliau anugerah Maulid Rasul kebangsaan
Sementara Sultan Syarifuddin Intisha Al-Hajj menganugerahkan beliau anugerah khas Sayyidina Ali. Telah terang lagi bersuluk seperti Ahmad Ammar pasti mengangkat citra negara ke pesada yang terbilang. Hadirin yang dimuliakan, indikator ketiga saya ialah resepi kuliah cemerlang. Negara terbilang pasti tidak lengkap jika tidak rencana dengan beliau berjati diri kental berintegriti tinggi. Jati diri dan integriti adalah dua perisai yang akan menonjolkan ciri-ciri pribadi yang unggul seperti amanah dan jujur. Dua sifat ini akan melonjakkan negara terbilang di sentral dunia. Tidakkah kita ingin agar negara Malaysia yang tercinta ini dikenali kerana warga idaman setiap warga yang cintakan negara ini? Sebagai beliau pewaris negara, malah kita bangkit membersihkan citra negara dengan menghiasi peribadi beliau dan jati dirinya dan berintegriti tinggi. Beliau mestilah membenci rasuah dan penyelewengan agar tidak dapat menjulang negara kembali duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dengan negara berintegriti tinggi seperti Denmark, New Zealand dan Finland yang indeks persepsi rasuahnya mencatat skor 88 daripada 100, pastinya dengan iltizam dan tekadnya tinggi, kita sebagai belia pasti dapat menjulang negara kembali terbilang. Hadirin sekalian, kesimpulan belia cemerlang pasti dapat menonjolkan nama negara ke pesada dunia. Saya menyeru kepada semua belia, malah kita berganding tangan menggalas amanah sebagai pewaris negara, melangkar kejayaan gemilang. Jelas sekali bahawa belia negara generasi kini akan menentukan hala cara pembangunan dan corak kepimpinan negara pada masa akan datang. Di samping itu, golongan ilmu berpengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh belia harus juga mempunyai sikap dan nilai yang positif seperti berintegriti dan berjati diri tinggi demi membina sebuah negara yang terbilang. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.